Okey. Dia dah rekod dah. Okey, jadi cikgu akan share slide. Bila cikgu share slide ni, cikgu memang tak nampak awak lah. Okey, nak tanya Adeline, nampak tak slide cikgu? Adeline? Nampak cikgu. Nampak beres. Okey. 5 cekal. Nurin Imanina. Nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Nampak. Okey, beres. Okey, 5 best. Wana? 5 best Wana? Nampak cikgu. Okey, beres. Alhamdulillah, cikgu kadang-kadang panggil nama tu nak tahulah bersuara, nak dengar tu kalau suara ada tu sihat lagi lah dah. Okey. So malam ni kita sambung paper 3 Johor, modul berfokus set 1 dah. Jadi yang tadi tu yang cikgu bagi untuk minggu hadapan adalah set 2. Okey, insyaAllah sekejap saja juga malam ni. Okey. Dia lama kelamaan dia jadi sekejap sebab awak sudah mahir dengan teknik. Okey. Kita tengok soalan yang pertama, seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kelembapan ke atas pertumbuhan mucor yang dapat ditentukan dari peratus litupan mucor spesies di atas roti putih selepas 5 hari. Okey, jadi kesan kelembapan adalah MV teori. Okey, MV teori, kesan kelembapan. Okay, MV teori. Kenapa teori? Sebab dapat daripada soalan. Okay, kemudian kita nak tengok apa? Kita nak tengok pertumbuhan mucor spesies yang warna hitam ni. Okay, yang dapat ditentukan. Macam mana kita nak tahu pertumbuhan mucor? Kita tengok daripada peratus litupan. Kita tengok daripada peratus litupan. So, itu ialah RV teori. Dapat Okay, kemudian selepas 5 hari, selepas 5 hari ialah CV. Okey, dapat Okey, langkah-langkah menjalankan eksperimen ini adalah seperti berikut. Langkah 1, sekumpulan murid ini telah menyediakan 2 keping roti. CV. Dengan, okey, CV ni dia ada 2 keping CV, roti putih CV. Sebab roti kan ada banyak jenis, ada roti kering, ada roti perang tu kan. Lepas tu ada macam-macam lah, roti bergula lah apalah. So kita nak hanya roti putih. So kita ada 2 CV situ, 2 keping dan roti putih. Dengan jumlah air renjisan yang berbeza. Langkah 2, roti putih yang telah direnjiskan dengan air suling. Air suling. CV. Maknanya tak boleh guna air lain, kena guna air suling saja. Telah dimasukkan ke dalam plastik luksinar berlabel ABCD. Maknanya awak ni ada 8 keping roti semuanya. 2, 2, 2, 2. Awak kena ada 8 keping roti dan setiap 2 tu akan direnjis dengan air yang berbeza-beza isi padu. Kemudian roti yang sudah direnjis-renjis tu masukkan dalam plastik dan plastik tu awak kena label A, B, C dan D. Okey. Kemudian kedua-dua roti ini dibiarkan dan disimpan dalam almari gelap. Memang kena letak dalam almari gelap selama 5 hari. Okey, selepas 5 hari, kumpulan ini akan membuat pemerhatian. Awak nak tengok apa? Awak nak tengok ada tak mucor spesies yang bertumbuh di dalam plastik luksina. So kalau awak tengok rajah tadi, memang ada lah. Memang ada dia bertumbuh kan. Okey, dan daripada situ awak akan kira luas litupan spesies mucor yang hadir di atas permukaan roti dengan menggunakan kertas grid. Okey, kertas grid berukuran 100 cm padu. Kertas grid ni macam kertas graf, cuma kita tak boleh nak guna kertas graf. Kita kena guna kertas grid yang luksina yang berukuran 100 cm padu. Maknanya ini ialah CV. Kena guna kertas grid
yang mewakili kuadrat berukuran 100 cm padu. So itu ialah CV. Okey, jadi sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak terangkan sedikitlah apa tu mucor Jadi mucor ni nama saintifik. Okey, nama saintifik untuk kulapuk roti. Kulak roti tu kita panggil kulapuk roti. Nama saintifik dia mucor species. Dia adalah sejenis kulat dan bila kulat dia dalam alam fungi. Dia ada dalam alam fungi. Jadi kalau awak tengok di sini dia ada bulat-bulat dia. Dia ada bulat-bulat. Dia duduk atas roti. Awak perasan tak bila roti awak tu dah lama, lebih daripada masa expired, dah lebih daripada expired, cuba awak tengok dia mesti ada macam ada bulu-bulu. Jadi sel badan dia terdiri daripada jaringan berbenang haifa halus yang disebut miselium. So kalau awak tengok kan di struktur di bawah dia tu dia macam berselirak-selirak akar dia. So akar-akar dia tu kita panggil haifa yang disebut miselium. Dan kulat ni dia tak ada klorofil. Awak nampak kan warna dia pun bukan warna hijau. So dia tak ada klorofil. Dia tak boleh buat fotosintesis dan dia adalah jenis saprofit. Saprofit ni ialah makan benda yang mati dan reput. Makan benda mati dan reput. Sebab tu bila roti tu dah expired, roti expired, cake expired, dia dianggap sebagai benda mati, dia lah benda reput dah. Jadi maka dia akan memakan benda tu lah. Okay, jadi macam mana cara dia nak makan, dia tak ada mulut, jadi dia akan merembeskan enzim. Dia akan merembeskan enzim dan dia akan uraikan organisma tersebut lalu menggunakan akar dia tu. Akar dia tu kita panggil haifa untuk menyerap nutrien. Dia tak ada mulut, jadi cara dia akan rembes enzim, kemudian dia akan mengurai organisma mereput tadi. Dia akan urai organisma reput dan dia akan guna haifa dia untuk serap bahan tu untuk dapatkan nutrien. Dan dia membiak secara penghasilan spora. Maknanya yang bulat-bulat ni bila pecah, nampak ni? Dia akan sebarkan spora dia tu. Okay, bila dia pecah dia akan sebarkan spora dia. Ni, nampak banyak kan? Bulat-bulat dia tu. Cikgu nak tanya. Farhana, ada pelajar nak masuk ke? Ada tak pelajar nak masuk, Farhana? Ada siapa-siapa nak masuk ke tu? Sebab cikgu dah mengajar ni, cikgu tak nampak ada orang nak masuk ke tak ni. Zulaika masih mengikuti cikgu tak? Masih dengar suara cikgu ke? Zu? Dengar Ada cikgu. pelajar nak masuk tak? Tahu saya tak Tak ada. Takut dia ada. Tak ada. kot. Okey, takut dia apa bukan chatting. Maksudnya kalau ada dia beritahu dia nak masuk ke apa, cikgu tolong bagi tahu deh. Cikgu tak nampak ada siapa ni. Okey. Jadi untuk pengetahuan awak, sebenarnya dengar molek sebab soalan ni tak pernah naik SPM lagi. Sebenarnya proses sesaran dan pengkolonian boleh berlaku atas roti. Awak belajar ke pengkolonian dan sesaran yang macam contoh soalan PKBS 2 kita pasal apa ni hutan terbakar tu. Ingat tak awak buat pengkolonian sesaran kolam, pengkolonian sesaran hutan, pengkolonian sesaran paya bakau. Maknanya daripada satu spesies dia akan disesarkan jadi satu spesies yang lain sampai dah dia jadi community climax. Jadi untuk pengetahuan awak atas roti, ingat kalau naik soalan kertas satu. Kalau dia tanya tentang sesaran atas roti, sebab kalau awak tengok atas roti, mula-mula dia akan naik mucor warna putih. Kemudian dia jadi warna kuning, tu satu spesies. Itu spesies perintis. Kemudian dia akan jadi mucor warna coklat. Kemudian mucor warna hijau. Akhir sekali mucor warna hitam. Akhir sekali bila dah dapat yang warna hitam tu, itu ialah community climax dia. Habis dah roti warna hitam. Jadi kalau awak tengok daripada satu spesies kepada spesies tu, itu menunjukkan proses sesaran di atas roti. Maksudnya roti pun boleh berlaku
pengkolonian dan sesaran. Okey, jadi ingatlah, awak cuba perhatilah roti tu, mula-mula dia akan jadi tumbuh kulat warna kuning putih, warna putih nak pergi ke kuning tu. Lepas tu baru dia jadi warna coklat, lepas tu warna hijau, lepas tu warna hitam. Okey. Okey, dan kemudian ni macam biasalah, ada beberapa komponen abiosis, iaitu komponen tidak hidup. Okey, komponen tidak hidup yang mempengaruhi aktiviti kulat. Iaitu seperti nutrien dan air. So nutrien, roti itu sendiri adalah nutrien kepada kulat. Jadi dia akan hidup dengan banyak. Air, tengok kesan kelembapan. Lepas ni kita nak tengok kalau air banyak apa jadi kepada kulat. Okay, kemudian pH. Mucor ni dia nak pH berasid. Iaitu 4.5 hingga 5.0. Kebanyakan mikroorganisma dia nak pH yang sedikit berasid, 4.5 hingga 5.0. Okay, sedikit berasid, baru dia boleh hidup. Suhu pula dia nak suhu optimum, maknanya 30 hingga 40 dia boleh hidup. Dan dia tak aktif pada suhu rendah. Kalau suhu sejuk sangat dia tak aktif, kalau suhu tinggi sangat dia akan terencat. Ingat dia macam kita juga. Keamatan cahaya, sebab tu kita nak kita simpan dalam almari gelap kan. So kulat ni dia nak rendah, cahaya yang rendah dalam keadaan gelap. Okay, so awak ingatlah beberapa faktor abiosis ni. Dia nak nutrien, dia nak air, dia nak pH yang sedikit berasid, suhu dia nak optimum macam kita, suhu 30-40, dia tak aktif pada suhu rendah, terencat pada suhu tinggi, keamatan cahaya dia nak cahaya rendah. Okay, so sekarang ini adalah beberapa contoh gambar yang cikgu ambil daripada gambar cikgu sendirilah. So kalau awak tengok ni pelajar yang dulu, sekolah cikgu dulu. So nampak tak? Ni yang cikgu kata, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Nampak? Okay. Kemudian ni yang pelajar kita sendiri buat ni. Awak nampak tak? Akhir sekali dia akan jadi macam ni. Awak nampak tak ada tompok koko coklat tu, kemudian tompok hitam. Maknanya dah ada beberapa proses sesaran atas roti tu. Okey, dan akhir sekali dia akan jadi macam ni. Nampak tak ada masih lagi warna kuning air, coklat. Okey, kemudian apa yang kita nak buat? Kita akan guna kertas grid ni. Okey, kertas grid tu kita akan letak di atas tu dan kita akan kira kuadrat. Nampak tak pelajar cikgu buat macam ni? Dia akan ambil gambar macam ni, dia akan ambil ni, dia akan lukis atas roti tu. Okey, kemudian dia akan mula mengira ni, dia nak kira petak ada berapa. Petak yang dilitupi oleh Mucor species. Okay. Okay, so daripada itu kesimpulannya cikgu dapat tadi MV teori kesan kelembapan, RV teori pertumbuhan Mucor, iaitu kita nak tengok peratus litupan Mucor species. RV teori sebab dia kata pertumbuhan Mucor. RV teori iaitu dia ada ayat dia tadi, dia kata peratus litupan Mucor. Okay, operasi ambil daripada jadual MVO, cikgu ambil daripada jadual MVO kita isi padu air. RVO kita akan kira jumlah luas. Tu beza dia, kita nampak dengan butir mata jumlah luas. Yang budak ni kira jumlah luas lah ni. Ni dia duduk kira ni. Dalam gambar ni, budak ni tengah kira jumlah luas. Nampak tak dia tengok dengan butir mata dia, sebab tu dia jadi RVO. Okay. Tapi bila dia mula mengira dengan kalkulator, dia panggil pertumbuhan Mucor, iaitu peratus litupan. Kena kira dengan komputer, dengan kalkulator, peratus litupan. Okey. Dan kemudian CV, cikgu terlupa nak tambah satu lagi jenis air yang digunakan. Okey, so CV kita ialah jenis roti, kita nak roti putih, bilangan hari 5 hari, bilangan roti kena 2 keping, ukuran kertas grid 100 cm persegi. Dan jenis, bukan jenis roti, jenis air. Kena guna air suling sahaja. Okay dah? Okay now, okay. So, dapat tak jawapan macam ni? Untuk A tu, dia yang ni kan, dia nak ajar kita cara nak kira. So, kita dapat, yang ni A, kosong isi padu air. So, dia dah bagi siap-siap, dia kata 1 cm persegi. Okay, B, 2, C, 10, D, 26. Okey, 0, 1, 2 ml air dapat 2 cm persegi, 4
ml air 10 cm persegi dan 5 dapat 26. Okey, ada pelajar kata saya tak dapat lah macam cikgu kira. Okey, so tengok cara cikgu ajar nak mengira dah. Mula-mula awak kena kira petak yang penuh dulu. Kira sebagai satu. So nampak tak cikgu kira? 1, 2, 3, 4. Ambil yang penuh dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian cikgu ambil tepi-tepi ni. Oh, yang ni macam hampir penuh kan. Hampir penuh pun kita ambil dulu. Ambil kira sebagai petak. 21. Yang ni pun 22. Okey. Bila dah masuk 22 tu, hati-hati dia lah awak gabungkan. Yang ni gabung dengan ni 23. Yang ni gabung yang ni sekerak-sekerak separuh 24. Yang ni gabung sekerak-sekerak dengan ni 25. Yang ni gabung dengan yang ni 26. So dapatlah 26 untuk kawasan D. Boleh, tu cara dia. Mula-mula kira dulu semua petak yang sempurna satu. Kemudian barulah awak tengok macam yang kalau yang petak macam sikit-sikit macam ni, kira satu juga. Tapi kalau yang separuh-separuh tu awak gabungkan. Separuh campur dengan separuh jadi satu. Dapat So dapatlah 26. Tapi jangan risau, biasanya dalam SPM dia akan buatlah 26 atau 25. Mana-manalah dapat. Okay, so yang ni yang cikgu kata tadi, ni kulat roti tu kan. So nampak tak dia ada akar ni? Melalui akar ni lah dia akan serap. So akar tu kita panggil haifa. So nampak tak ni spora dia, bila pecah dia akan keluar spora dia. Sebab itulah dia cepat merebak. Balik tidur.